Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Uzi ya. Kita jumpa lagi hari ini. Hari ini saya nak cakap sikit tentang macam mana nak menguasai matematik ni, okey? Dalam bila kita kata kita nak kuasai matematik ya. Nak dapat markah banyak kan? Markah tinggi. Okey? Semua orang bercakap tentang nak dapat markah yang banyak. Bagaimana nak dapat markah yang banyak? Adakah dengan latihan sahaja ya? Okey. Jadi kalau itu satu langkah lah, kalau kita buat latihan to be itu satu langkah lah. Okey. Sebenarnya bila kita buat latih to be itu, untuk apa sebenarnya kita buat latih to be? Latih to be itu sebenarnya untuk kemahiran lah, untuk tingkatkan kebolehan lah. Untuk tingkat kebolehan kita buat latih to be. Tetapi kita tidak boleh bermula dengan latih to be ya. Latih to be ni sebenarnya latih to be ni proses berterusan lah, berterusan. Maksudnya kita kena buat selalu lah. Kita kena buat saja matematik, kita kena selesaikan soalan-soalan matematik tu, kita kena buat banyak latihan lah. Itu makna latih to be. Okay, tetapi apa guna latih to be tu? Latih to be tu bukan untuk penguasaan lah. Latih to be tu untuk kemahiran. Jadi bila kita belajar matematik ni, dia ada dua perkara lah yang kita kena fikirkan. Pertama ialah kita bagaimana kita nak menguasainya, itu memahaminya. Ini yang penting, kita memahami dia. Okey, jadi kalau kita latih to be saja, itu bermaksud kita dapat kemahiran saja. Okey, tetapi dalam peperiksaan, bila anda dapat soalan tu kemungkinan besar lah tak sama dengan yang kita pernah buat. Dia akan lakukan perubahan kepada apa yang kita sudah pernah lihat. Itu ciri-ciri soalan dalam peperiksaan besar macam SPM. Dia biasanya dia tidak akan serupa dengan yang sudah ada. Dia akan ubah sedikit lah, akan berbeza. Di sinilah kemahiran. Di sinilah maksudnya memerlukan kefahaman. Jadi pembelajaran ni, sebelum kita nak mahirkan, okey, kita kena faham. Kita kena faham dahulu. Bila kita belajar, kita faham, lepas tu baru kita mahirkan. Jadi dua tahap lah. Tahap faham. Okey. Jadi kalau kita kata kita belajar untuk faham, apa maksudnya belajar untuk faham tu? Okey, kalau kita nak belajar untuk faham, nak bagi kita faham macam mana? Apa yang kita maksudkan kita faham? Okey, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Kita nak pergi ke satu tempat lah. Kita nak pergi ke satu tempat. Okey. Kita tak pernah pergi tempat tu. Tempat tu baru bagi kita. Kita tak pernah pergi. Okey. Jadi kita pun, apa langkah yang kita nak buat? Yang kita nak buat adalah kita kena tentukan satu tempat yang kita nak pergi tu. Okey, dan kita kena mencarilah maklumat tentang tempat tu. Okey. Kita bukan boleh pergi ke satu tempat itu dengan hanya pergi saja, start motosikal, start basikal, start kereta dan terus pergi. Dalam perjalanan tu kita cari tempat yang kita nak pergi. Kita bukan boleh macam tu. Kalau kita buat macam tu, mungkin lambat sangatlah kita untuk sampai. Jadi kita kena cari maklumat. Cari maklumat nak pergi ke satu tempat tu. Okey, kita cari maklumat. Adakah itu mencukupi? Kita ada cari maklumat, adakah itu mencukupi? Cari maklumat, kita letak di atas kertas semua. Lepas tu bila kita berjalan, macam mana? Kita dah mula bergerak tu macam mana? Okey, adakah kita sampai saja satu tempat, tengok maklumat, tengok peta dan sebagainya, pergi lagi tengok peta.
tengok maklumat. Okey? Kalau kita buat begitu, pun lambatlah. Lambatlah nak sampai tempat yang kita nak pergi tu. Dan boleh kita katakan kita belum tahu lagi, kita belum faham lagi apa yang kita nak buat. Kita nak pergi kat mana, nak buat apa, kita tak faham. Jadi, apa maksud faham tu? Maksud faham tu, bila kita tengok semua maklumat tu, kita dah lekat dalam kepala kita. Dalam fikiran kita dah lekat dalam kepala kita, ke mana kita nak pergi dahulu. Jalan mana yang kita patut jalan. Jalan yang terdekat, jalan mana. Okey, kita dah ada dalam fikiran. Kita letak dalam fikiran kita. Barulah kita, bila kita berjalan, kita pergi satu tempat, kita tuju ke satu tempat itu dengan satu matlamat yang jelas dan lebih ringkas, lebih cepat. Itu maksud kefahaman. Faham tentang satu tempat. Tapi dalam mathematics, faham tu apa dia? Okey? Kalau kita ambil soalan, kita baca soalan, apa yang kita kata faham tu? Okey? Bila cikgu ajar dan sebagainya tu, apa maksud kita? Faham tu? Bila cikgu ajar, apa maksud kefahaman tu? Okey? Bila kita baca soalan matematik yang kita dapat, kita diberi oleh guru dan sebagainya, kita baca. Kadang-kadang bila kita baca, kita bela saja, kita tak tahu apa nak buat. Okey? Tak tahu apa nak buat. Tengok soalan, lihat soalan tu, orang kata macam lihat batu je, kita tak tahu apa. Macam lihat batu. Lihat soalan, tak tahu nak buat apa. Maklumat tak tahu apa. Maklumat yang ada tak tahu apa. Kita sudah belajar. Sebelum tu sudah belajar. Tapi kita tengok maklumat dalam soalan tu tak tahu apa. Itu makna dia kita belum faham. Okey? Kita belum faham. Faham tu bermaksud, kita tengok soalan, semua maklumat tu dah ada masuk dalam kepala kita. Dan kita tahu apa nak buat. Itu maksud faham. Jadi bila kita baca soalan, mungkin soalan tu dia ada soalan, catatlah soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 tu dia ada bahagian soalan A, soalan B, soalan C. Okay, jadi soalan nombor 5 tu ada pecahan soalan A, B dan C. Dan banyak maklumat dalam tu. Apa maksud faham? Maksud faham tu bermaksud bila kita baca soalan tu, maklumat tu dia masuk dalam kepala kita. Dan kita tahu nak jawab soalan A tu, apa maklumat yang perlu digunakan. Dalam soalan tu banyak maklumat yang diberi. Jadi untuk jawab soalan A, ada maklumat khusus. Untuk jawab B, ada maklumat khusus. Untuk jawab C, ada maklumat khusus. Jadi kalau kita tak faham, itu maksudnya faham tak faham tu. Kalau kita tak faham, maksudnya kita tak tahu maklumat mana nak guna. Kita tak tahu, diberi maklumat yang banyak dan kita tak tahu apa perlu kita buat. Jadi bila kita tak tahu apa yang perlu kita buat, berarti kita belum faham. Sebab faham tu dia berlaku dalam fikiran kita. Okey? Dia berlaku dalam fikiran kita. Selagi kita tidak boleh gambarkan apa yang perlu kita buat, berarti kita belum faham. Jadi, dalam menjawab soalan mathematics, perkara yang paling penting sekali bukan jawab soalan. Yang paling penting sekali ialah memahami soalan. Sebab apa? Sebab bila kita memahami, kita faham soalan, bermaksud dia sudah hampir nak dapat jawapan. Nak dapat penyelesaian. Okay, sebab itulah saya bila kita lihat dalam amalan kita. Okay? Dalam amalan kita, bila kita dapat soalan, kita cenderung tidak yakin untuk memahaminya. Tetapi sebaliknya kita terus mencuba nak jawab. Kita cari formula, kita guna formula dan sebagainya. Sebab kita belajar dengan latih to be kan, kita ambil formula, ambil kaedah, buat. Kita cuba buat. Dan akibatnya kita tersesatlah. Tidak dapat menjawab dengan betul ataupun menggunakan maklumat yang secara salah. Ini masalahnya. Masalah yang berlaku dalam menjawab soalan.
Itu yang dikatakan faham. Jadi begitulah untuk anda semua. Kalau anda nak beri tumpuan untuk menjawab soalan dengan betul, menjawab soalan matematik, menjawab masalah matematik dengan betul, perkara pertama yang perlu anda pastikan ialah kefahaman anda. Sebab tu yang ditekankan kepada kefahaman tu. Kefahaman tu bila cikgu ajar dalam bilik darjah, pastikan anda faham. Bila anda faham, jangan hafal. Kalau anda hafal apa yang cikgu ajar, beratlah. Itu yang kita panggil beban ingatan tu. Sebenarnya belajar cara menghafal ni dia beban, kita panggil beban ingatan. Beban ingatan. Bila berlaku beban ingatan, okey? Berlaku beban ingatan menyebabkan kita lebih menghadapi masalah untuk ingat. Sebab terlalu banyak benda yang kita cuba ingat dan benda-benda yang kita cuba ingat itu tak ada perkaitan antara satu sama lain. Sebab otak ni dia perangai otak ni untuk mengingat dia mesti ada perkaitan. Okey? Mesti ada perkaitan. Mesti dia ada perkaitan dengan satu benda. Okey? Macam contohnya kalau saya bawa anda ke satu tempat. Saya tak cerita nama tempat itu. Saya bawa anda, saya letak saja anda kat situ. Tanpa beri panduan apa-apa, saya mula-mula gini ceritanya. Saya contohnya daripada sekolah anda lah, daripada sekolah anda. Kita tutup mata, ambil kain hitam, tutup mata. Okey, tutup mata. Ni contoh nak cerita tentang kefahaman ni. Okey? Kita ambil kain hitam, kita tutup mata anda. Lepas tu kita bawa dengan helikopter. Jalan sejam, 2 jam. Okey? Lepas tu kita letak anda di satu tempat. Tempat itu ialah tempat yang anda tak pernah pergi, tak pernah terfikir. Kita letak anda di situ. Agak-agak anda tahu dah tempat tu. Okey? Bila anda turun saja helikopter, adakah anda tahu tempat tu? Okey? Anda pun search kat situ, anda pun tengok sekeliling, search kat situ, semua spanduk-spanduk, semua label-label, semua tanda-tanda perniagaan semua dibuanglah. Tempat itu tak ada maklumat tu tentang tu. Awak pun tengok semua. Okey? Awak tak tahu di mana awak sesat. Awak tersesat. Okey? Ataupun saya bawa awak dengan kapal terbang, saya letak di tengah hutan. Awak sesat. Awak duduk dalam tengah hutan, awak tak tahu nak pergi ke mana. Sebab di situ tidak ada label dan sebagainya dalam tengah hutan. Okey? Itu makna dia kita tak faham. Jadi apa cara kita nak belajar? Kita nak belajar sepatutnya kita jangan tutup mata kita. Kita kena mula berjalan daripada sekolah kita. Daripada tempat kita bermula. Kita jalan daripada tempat kita bermula. Kita pergi sedikit demi sedikit. Pergi sedikit demi sedikit. Sehingga ke tempat yang awak letak tadi. Okay, yang diletak tempat helikopter tadi. Bila awak bergerak macam itu, baru awak faham. Oh, rupanya naik helikopter 2 jam. Bukan jauh sangat rupanya. Rupanya duduk tiba di satu tempat yang dekat saja dengan tempat asal awak. Sebab dia pusing situ, pusing sini apa semua. Dia pergi satu tempat yang awak tak pernah lihat. Okey? Tetapi bila awak berjalan kaki, berjalan dengan kereta atau basikal, bermula daripada sekolah, awak pergi selangkah demi selangkah ataupun dengan sepanjang perjalanan awak tu, awak akan lihat di sekeliling dia. Okey, dan bila awak sampai ke tempat yang awak diletak tadi, baru awak tahu bahawa oh rupanya di sini aku naik helikopter tadi, rupanya aku tiba di sini, taklah jauh sangat. Rupanya. Okey, itulah pembelajaran. Itulah pembelajaran. Pembelajaran sepatutnya pemahaman kita bermula ada satu titik mula. Okay, sebab itu pembelajaran dia tidak boleh dihafal. Sebab tu yang kita katakan pembelajaran ni dia ada perkaitan. Macam kita belajar satu perkara.
dalam mathematics. Kita belajar satu perkara. Okey? Satu konsep. Konsep itu sebenarnya berkaitan dengan konsep-konsep yang lain. Ini yang perlu kita ambil perhatian supaya pembelajaran kita berkesan. Itu yang fokus saya hari ini ialah tentang kefahaman. Macam mana nak bina kefahaman. Okey? Begitulah sebab itu dalam bilik darjah, kalau cikgu anda memberi penerangan dan sebagainya, berilah tumpuan supaya anda betul-betul faham. Kalau anda tidak faham, anda kena tanya, kena bincang dengan cikgu. Lihat contoh-contoh yang cikgu beri, penerangan yang cikgu beri, lihat apa perkaitan dia dengan pelajaran yang sudah dipelajari sebelum itu. Okey? Itu kena lihat. Bila kita belajar ni, contohnya kita belajar satu perkara dalam bilik darjah, jangan kita bataskan otak kita kepada pelajaran sebelum. Okey, kita kena lihat juga pelajaran sebelum kita. Kita kena recall. Setiap masa kita kena recall. Di situlah pentingnya pembelajaran untuk recall, untuk meningkat kefahaman kita. Pengalaman lalu anda yang anda lalui. Okey, jadi tumpuan saya hari ini untuk kefahaman. Macam mana nak faham apa maksud faham. Jadi itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Sekian. Kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih.